topik Hindutva ni dia adalah topik yang jarang dibahaskan di Malaysia. Sedangkan kalau kita compare idea apa yang berlaku gerakan Hindutva dengan Zionis Israel, kan? Kalau kita nak tengok antara gerakan Zionis di Malaysia ni ada berapa kerat? Siapa boleh bagi angka? Ada berapa pertubuhan yang membawa ideologi Zionis di Malaysia ni? Yang betul-betul pure seperti mana dekat Israel. Siapa dia? Tak ada, kan? Tetapi Hindutva ni mereka dah bertapak di Malaysia ni. Ada gerakan, ada dana dan sebagainya. Tetapi idea dan juga pembawaan mereka adalah sama seperti Zionis. Hanya beza kepada nama dan brand sahaja. Hanya repackaging balik. Idea dia ada idea sama. Idea dia adalah idea nasionalis yang menunggang, istilah menunggang agama, seperti mana kalau Zionis mereka menunggang agama Yahudi. Begitu juga dengan Hindutva, dia adalah satu gerakan yang bukan kita nak berdepan dengan agama Hindu ni, tetapi ia adalah satu ideologi, yang mana ideologi nasionalism dan fasis. Fasis ni apa? Dia mengangkat nilai kebangsaan, nilai kepada sentimen perkauman tu. Itu juga apa yang berlaku kepada, kita tengok bagaimana gerakan Nazi di Jerman dan sebagainya, sehingga mereka akan membawa satu fahaman yang akan menindas golongan minoriti yang bertentangan daripada bangsa dan juga fahaman mereka. Sama juga apa yang kita berdepan hari ini, apa yang kita mahu bincangkan mengenai Hindutva. Buku yang di tangan sahabat-sahabat semua ini, yang mana yang kita mahu terangkan adalah ekstremis Hindutva dari India ke Malaysia, adalah lebih khusus kepada apakah ideologi ini. Kalau kita nak bincang benda tu dekat luar, sedap. Semua orang boleh cakap sebab lawan kita duduk kat luar, kan? Tetapi sekarang ni masalahnya, kita jangan duk sentuh yang luar tu. Sekarang ni mereka ni ada bertapak di dalam negara kita ni. Yang tu tidak disentuh dan tidak disebut. Dan kenapa dianggap sebagai cabaran dalam dakwah? Kerana kumpulan ini, tertubuhnya Hindutva ni adalah semata-mata kerana untuk berdepan dengan kumpulan umat Islam di India. Kalau ditakdirkan tak adanya umat Islam, tak adanya Hindutva ni. Sampai macam tu kalau nak sebut sekali. Kewujudan mereka ni adalah reaksi mereka mahu menentang umat Islam yang berkembang di India. Tu je fokus dia. Pertama sekali, apa dia Hindutva ni? Hindutva ni adalah, kalau bahasa kalau kita nak terjemah, dia adalah kehinduan. Dia satu nama yang dinisbahkan untuk ideologi pemikiran yang mana mereka mahu jadikan India seperti mana pemerintahan Maratha. Maratha ni empire sebelum British jajah dulu. Empire Maratha ni adalah negara teokrasi, negara Hindu. Memang mereka akan orang kata pure Hindu. Dan antara pemerintah yang terkenal adalah Shivaji Bhonsle, nama dia. Dan Shivaji Bhonsle ni, dia memerintah kerajaan Maratha. Hari ni kumpulan ni ataupun kaum dia dikira sebagai Marathi. Kalau kita tengok antara tribe ataupun kaum orang India ni, salah satunya mereka akan ada kaum Marathi. Marathi ni daripada sini. Daripada satu tribe yang memerintah di India, nama Maratha Empire. Maratha ni dia memakai bendera ni. Bendera warna saffron ni, warna orange ni. Bendera ni nama Bhagwa Dwaj. Bendera saffron. Jadi kumpulan Hindutva mereka mahukan supaya India ni kembali menjadi negara agama Hindu, negara agama teokrasi. Dia bukan agama negara sekular. Sebab sebelum ni Mahatma Gandhi dan kumpulan Kongres India adalah sekularisme, kan? Tetapi mereka menentang fahaman itu. Mereka nak balik supaya negara India menjadi negara tanah suci Hindu. Dan mereka memilih untuk mengangkat balik simbolik kepada Maratha ini untuk menjadi simbolik supaya mereka ni mentadbir dan memerintah negara India. Dan istilah Hindutva dan ideologi ini mula disebarkan dan dibawa oleh satu tokoh ni. Namanya Vinayak Damodar Savarkar. Nama-nama ni kena tahu. Sebab lepas ni bila kita nak sebut pasal Malaysia nanti, dia akan terkait dengan istilah-istilah dan muka-muka ni.
Kalau kita tak kenal dia punya pengasas dia, tak kenal dia punya pemimpin dia, payah kita nak kenal, nak kaitkan dengan apa ideologi mereka tengah berkembang di Malaysia ni. Sebab simbol ideologi ni mereka tak boleh orang kata hilangkan, memang mereka akan sinonimkan bersama. Savarkar ni dia adalah penentang kepada gerakan umat Islam. Ketika umur dia 12 tahun, dia dah terlibat dalam buat rusuhan untuk membakar masjid di kampung halaman dia. Bayangkan, umur 12 tahun tu dah buat huru-hara dah bakar masjid dan sebagainya. Dan dia kata, saya membakar masjid dan menghancurkan masjid sepuas-puasnya. Ini antara dalam biografi disebut. Nak kata daripada kecil lagi memang dia sentimen dia anti kepada Islam. Ini bukan soal bangsa ni. Ini adalah soal agama. Mereka ni bangkit semata-mata hanya kerana soal agama. Dan dia ni adalah opposite, menentang ataupun tak sekepala lah dengan Parti Kongres Kebangsaan India. Savarkar pula, dia ada parti dia sendiri, iaitu Hindu Mahasabha. Yang ni, bendera dia. Nampak? Dia akan guna simbolik yang tadi, Bhagwa Dwaj tadi. Bendera warna saffron. Dan Savarkar, dia menentang dan mengatakan bahawa Mahatma Gandhi dan juga Jawaharlal Nehru, Nehru ni merupakan Perdana Menteri pertama India dan juga daripada Parti Kongres Kebangsaan ni, mereka bergaduh dua ni, bertegang kerana Mahatma Gandhi memilih untuk membawa idea secular liberal. Yang mana Mahatma Gandhi dilihat sebagai orang yang mesra dengan Muslim. Malah Mahatma Gandhi lah antara individu yang orang kata rapat dengan gerakan khilafah movement. Gerakan khilafah umat Islam di India ni, antara yang orang kata rapat adalah Mahatma Gandhi. Dan Gandhi cuba untuk memerdekakan negara India dengan satu falsafah atau satu konsep nama ahimsa. Kalau pernah belajar tentang falsafah agama ni, ahimsa ni adalah falsafah agama Jain, Jainism di India. Okey, iaitu tanpa kekerasan. Di mana Jain ni, kalau mereka ni kalau semut pun mereka tak boleh pijak. Haram. Sehingga mereka kalau pakai, dia akan pakai mask. Dia bimbang bakteria masuk dalam mulut tu menyebabkan bakteria tu boleh mati. Sehingga mereka tak boleh. Dia panggil tanpa kekerasan. Mahatma Gandhi ni dia adalah Hindu, tetapi dia dibesarkan dalam keluarga, family dia adalah Jainism. Family yang didik Gandhi ni adalah Jain. Sebab itu dia ni sangat dekat dengan falsafah Jain tu. Dan dia cuba bawa satu naratif untuk merdekakan negara India tanpa melawan. Hanya buat kempen boykot tu, boykot ni sebagainya. Kawan ni pula, Savarkar, dia kata ni cara orang pengecut. Kita kena lawan dengan kekerasan, kena perang, kena merusuh dan sebagainya. Sehingga berlaku pertembungan dan wave yang dibawa oleh Gandhi lebih mendapat sambutan. Sehinggalah Gandhi ni dia orang yang compromise. Disebabkan Gandhi lah, kemenangan kepada Gandhi menyebabkan wujudnya negara Pakistan pada tahun 1947. Bila wujudnya negara Pakistan, lagilah kumpulan ni Hindu Mahasabha mengamuk. Kamu telah pecahkan negara India kepada dua. Lalu mereka ni mula membuat serangan kepada Gandhi, dan daripada kumpulan Hindu Mahasabha tadi, mereka membunuh Gandhi. Orang Hindu sendiri yang bunuh Gandhi, bukan orang Islam. Siapa dia yang bunuh ni? Mahatma Gandhi. Dia adalah Nathuram Godse. Belakang ni siapa dia? Savarkar yang tadi. Dia adalah mentor kepada Nathuram Godse. Satu batch, satu kumpulan daripada Hindu Mahasabha, dan mereka ni lah kumpulan yang membunuh Mahatma Gandhi. Semata-mata tak puas hati setahun selepas daripada tertubuhnya negara Pakistan. Okey, nampak ideologi mereka, sehingga bukan sahaja mereka berlawan dengan umat Islam, malah kumpulan mana yang tidak bersama dengan fahaman mereka, mereka juga akan membuat tindakan yang ekstrim. Baik, salah seorang orang penting yang orang kata menjadi tulang belakang pada penyebaran idea kepada Hindutva ini adalah ni, Keshav Baliram Hedgawa. Hedgawa ni dia adalah orang yang terinspirasi dengan Savarkar tadi. Dia terinspirasi dengan ni. Dia baca buku-buku Savarkar dan sebagainya, sehinggalah dia ni membuat satu pergerakan
yang mana dia tak setuju dengan cara Hindu Mahasabha ni. Tak setuju apa? Dia kata Hindu Mahasabha ni masuk politik. Agama bila masuk politik, dia akan ada, kalau kalah orang figure-figure agama ni, akan hancurlah gerakan tu. Lalu apa idea yang dibawa oleh Hedegawa? Hedegawa dia keluar daripada politik, dia buat satu persatuan umum yang bebas daripada politik, iaitu dikenali sebagai Rashtriya Swayamsevak Sangh, RSS, yang hari ni yang berkuasa di India ni. Apa peranan RSS? RSS ni, Swayamsevak ni masuk volunteer, sukarelawan. Jadi bila dia buat Rashtriya, ramai yang masuk join pada RSS, dan daripada dia lah berkembangnya idea menyebabkan orang rasa nak bawa perjuangan Hindu ni tak boleh sangat masuk politik ni. Yang penting tunjang dia kena yang lebih kukuh lagi daripada parti politik. Kalau parti politik, kalau kerajaan nak haramkan dia, hilanglah. Jadi dia kata better kita gerak di atas satu platform yang beyond daripada parti politik. Lalu kita tengok cara pengkaderan dia dengan simbol yang mereka pakai adalah apa yang mana nak bangkitkan kembali negara India seperti negara pemerintahan Maratha tadi. Lepas meninggalnya Hedegawa, ni antara tokoh yang paling penting, iaitu diketuai pula RSS ini adalah Golwalkar. Golwalkar ni adalah pimpinan kedua selepas daripada Hedegawa. Dan dia ni banyak membuat polisi-polisi baru kepada RSS. Bukan sahaja anti kepada Islam, malah dia juga memperkenalkan Hindu Rashtra. Mana istilah itu digunakan sehingga pada hari ini, yang mana nak menjadikan India ni tanah suci Hindu. Seperti mana Mekah dan Madinah tu tak bolehnya non-Muslim masuk. Dia kata di India pun selain daripada Hindu tak boleh masuk. Sebab itulah mereka nak jadikan semua agama pribumi di India seperti agama Hindu, Buddha, Jainism, agama yang asal daripada negara India boleh diklasifikasikan sebagai Hindu. Islam, Kristian, bukan. Keluar. Ini antara apa yang diketengahkan oleh Golwalkar. Dan dia memperkenalkan teori Akhand Barat. Lepas ni kita tengok apa dia Akhand Barat ni. Dan dia juga individu yang menyokong penubuhan negara haram Israel. Tak ada kaitan dengan India pun penubuhan negara Israel ni. Semata-mata sentimen dia benci kepada umat Islam, dia menyokong kepada pertubuhan pertama ketika negara Israel ditubuhkan. Kerana pada ketika menangnya Nehru dengan Gandhi, Nehru dan Gandhi ni mereka membuat polisi bahawa India tidak menyokong penubuhan negara Israel. Antara banyak-banyak negara yang tidak menyokong penubuhan negara Israel adalah India. Itu yang jadi pelik tu kan. Nak katanya Mahatma Gandhi ni dia punya dekatnya sentimen dengan umat Islam, sehingga negara Israel pun dia tidak iktiraf. Itu menyebabkan opposite dia ni, Golwalkar, marah dengan tindakan Gandhi, lalu dia buat satu statement dia memang menyokong kepada negara haram Israel. Sebab tu kalau kita tak pelik, ketika mana Palestin diserang oleh tentera-tentera rejim Zionis, tiba-tiba di India buat we support Israel dan sebagainya. Kerana inilah ideologi yang memang diangkat oleh boleh nampak bagaimana sentimen. Apa kaitan Israel dengan India? Dalam sejarah ni tak ada kaitan sangat pun.
Tetapi sehingga bila semata-mata sentimen mereka menyokong Israel itu hanya apa dia? Sentimen anti mereka kepada umat Islam. Tu je. Tak ada reason lain daripada isu tu. Dan malah Golwaka ni antara quoting dia yang paling popular dia sebut apa? Hindus, don't waste your energy fighting the British. Waktu British tengah menjajah di India. Dia kata daripada Hindu duk gaduh dengan British ni, baik simpan tenaga kita ni berdepan dengan Kristian dengan Islam dan juga komunisme. Tertiga ni kumpulan target mereka. Sehingga walaupun mereka dijajah oleh British, mereka pesan kepada Hindu ni jangan duk bazir masa sangat duk bergaduh dengan British ni. Kita target ni bergaduh sama-sama yang duduk dalam negara India ni, iaitu merujuk kepada Islam dan Muslim dan Kristian. Baik, seterusnya Golwaka juga memperkenalkan satu teori nama Akhand Barat, yang mana benda ni didokong oleh semua puak pengikut Hindutva. Apa dia Akhand Barat? Akhand Barat ni masuk, Akhand tu the great atau tidak terpisah. Barat itu India. Okey? Barat tu sebut kita barat kan? Yang berarti journey to the west. Journey to the west. West tu ada merujuk kepada India, kan? Bukan merujuk kepada kalau kita west kita ni ke negara Mak Saleh. Tapi istilah mereka merujuk kepada barat adalah India yang tidak terpisah. Yang mana mereka mengatakan bahawa dalam kitab Mahabharata, ni kitab famous dalam agama Hindu, dia kata peta dalam Mahabharata ni adalah bukan sahaja di India, tetapi merangkumi termasuk di Nusantara. Sebab itu ada nampak dengar klaim-klaim yang kata asal tanah Melayu dulu ni, orang kata Chola sebagainya kan, asalnya Kedah itu adalah daripada nama Hindu, Kedaram dan sebagainya. Padahal tak ada dokumen pun yang menyokong. Tetapi apa yang mereka bawa sentimen tu ada sentimen nak katakan bahawa asalnya datang sini. Semua ni adalah di bawah jajahan India, di bawah Mahabharata. Okey. Dan teori Akhand Barat ni mereka mahu menjadikan supaya the Great India ni merentah sehingga ke Nusantara. Seperti mana Israel memiliki the greater Israel itu. Tengok kalau bendera Israel, dia ada bintang tengah, lepas tu dia ada dua line kan. Dua line itu merujuk kepada sungai. Sungai Furat kan, dengan sungai Nil. Antara sungai Nil dengan sungai Furat di Iraq tu, dia kata itulah jajahan yang mereka nak. Plan mereka tu in future. Sama juga dengan idea ni. Mereka juga target untuk memiliki pemerintahan empire yang besar, termasuklah ke negara di Nusantara ini. Okey, ini RLS dan Akhand Barat punya teori. Baik, antara ucapan, kalau kita tengok ucapan Golwaka ni, banyak ucapan mereka yang sangat jelas antinya dia kepada Islam. Dia kata tidak ada kuasa yang boleh menahan kedudukan orang Islam dan orang Kristian di negara India ni. Dia kata they would have to quit the country. Maksud dia kata semua orang Islam dan Kristian ni kena keluar daripada negara ni. Ini statement rasmi daripada Golwaka. Dan malah satu pertubuhan Hindu yang berpengaruh di India bernama Dham Jagran Samiti, dia mengatakan apa? Dia kata our target to make India a Hindu Rashtra by 2021. Target dia adalah untuk menjadikan 2021 adalah India tu negara Hindu. Muslim dan Kristian tidak ada hak untuk nak menetap di India ni. Dan dia kata so they would either be converted to Hinduism or forced to run away from here. Sama ada pilih Kristian dengan Islam ni, sama ada nak murtad masuk agama Hindu atau keluar daripada sini. Itu antara ucapan-ucapan yang jelas yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan yang menyokong Hindutva di India. Okey, di bawah RSS, dia adalah satu pertubuhan yang menaung pelbagai orang kata agensi lah, nak mudah faham kan. Di bawah RSS, dia akan ada satu cabang pergi fokus kepada politik, iaitu BJP, Bharatiya Janata Party, yang memerintah India sekarang ni. Dan pada RSS juga dia akan buat satu cabang, adanya bahagian Majlis Ulama, bahasa gitulah senang kan, bahagian Majlis Ulama Hindu dia, iaitu VHP, Vishva Hindu Parishad. Dan cabang dia juga, dia buat satu lagi tim brigade ataupun tim tentera dia,
iaitu Banjarang Dal. Okey. Maksudnya di bawah dia ni dia dah sistemkan semua aktiviti mereka ni ada peranan masing-masing. Dan dua topik besar yang perlu kita highlight kepada terutama pada para dai pendakwah kita ni, untuk kita kena pasti dia akan ada satu gerakan yang mereka gerak secara agresif dan juga satu lagi secara halus ni. Dua-dua ni ada pembentangan yang khusus. Yang ni kita akan bentangkan secara hari ni, dan yang ni akan buat pada siri yang lain. Secara halus ni, dia ni akan datang dengan cara yang lemah lembut lah. We are one, we all from one, kan? Konsep the oneness ni, kesatuan, wahdah. Yang mereka datang ni ada daripada kumpulan panggil missionary Hindu. Pada hari ni kita tak bincang yang ni. Yang ini kita bincang yang ni dulu. Secara agresif, mereka datang dengan pengaruh politik, memperkasakan ideologi fasis Hindu, memperkasakan kuil, mana mereka membina kuil secara banyak dan merata, dan penentangan terhadap isu penyembelihan lembu ni. Mereka jaga lembu ni dan menghalang Hindu keluar daripada agama, serta mereka juga menjadikan Hindu sebagai dominan. Ini antara secara mereka datang secara agresif. Yang ni kita akan deal, termasuk petang nanti pun kita akan tengok mana kumpulan yang membawa pengaruh-pengaruh ini. Okey, antara banyak-banyak ni, pasal BJP politik ni saya tak nak masuk. Pasal Saiful Vivgan ni kita tak nak masuk, kita nak fokus yang ni je. Kenapa? VHP ni, sayap agama dan juga militan. Sayap ni lah yang kita tengah berdepan ni, sebab mereka ni adalah golongan yang cuba membawa aliran agama, mana melalui VHP, Vishwa Hindu Parishad, dia nak memperkasakan agama Hindu cara dia kepada semua masyarakat di seluruh dunia, dan dia juga datang dengan Banjarang Dal dengan sikap militan. Dan mereka akan berlawan, mereka akan menentang, mereka akan datang secara vokal dan sebagainya. Yang ni kita akan deal. Okey? Baik. Pada zaman Golwakar, masih lagi zaman Golwakar, dia menubuhkan sayap agama Vishwa Hindu Parishad, yang mana Vishwa Hindu Parishad tu diketuai oleh Swami Chitmayananda. Okey, dan dia ni adalah ketua kepada VHP. Yang ni kalau kita sebut VHP ni, kena pegang istilah ni dengan logo ni, sebab lepas ni kita akan deal dengan kumpulan ni. Okey, apa dia yang mereka bawa? Pada tahun 1966, ketika VHP mula ditubuhkan, mereka mengadakan satu World Hindu Conference, satu conference bersama dengan majlis-majlis tokoh-tokoh Hindu, dan ini dalam website rasmi mereka ya. Ni logo VHP. Mana mereka telah membuat beberapa resolusi. Dan resolusi inilah yang kita sedang berdepan ni. Kalau kita tengok, first kali apa dia mereka nak? Welcome for homecoming. Apa dia ni? Istilah dia panggil Gar Wapsi. Istilah dalam Sanskrit dia, atau dalam Hindi mereka. Iaitu, yang mana yang dah keluar agama Hindu, masuk balik agama Hindu. Maksudnya, siapa yang dah masuk Islam, murtad balik masuk agama dia. Ini apa usaha mereka ni. Okey. Kalau di Malaysia ni, mereka tak bawa elemen ni. Yang mana yang keluar masuk agama Hindu, dia akan fight balik. Jangan keluar agama Islam, masuk balik agama Hindu. Dan ini apa yang berlaku. Ini resolusi pertama. Resolusi kedua, Glory of the Temple. Memuliakan ataupun membangkitkan supaya tempel-tempel Hindu ni dibina secara meluas, secara banyak dan merata sebagainya. Dia bawa sentimen ni. Dan ketiga adalah Go Raksha. Go tu adalah lembu, Raksha tu adalah protection ataupun defend, mempertahankan lembu. Sentimen lembu ni masih baru lagi. Dia start daripada sini. Sentimen tak kuat. Tapi di utara ni bila terpengaruh dengan gerakan ini, hasil daripada bermula dengan VHP lah, menyebabkan isu lembu tu mula jadi sensitif dari hari ke hari, sehinggalah sampai ke hari nak sembelih lembu pada hari raya Aidil Adha pun mula duk fikir pasal ni, takut geng-geng Hindu bising. Kan? Dulu tahun 2000, pernah ke mungkin abang-abang kita yang lama ni pernah dengar tak ada orang Hindu nak kritik, nak marah bila ada orang penyembelihan lembu ni di Malaysia? Tak ada. Tapi kebelakangan ni mula dibising sebab antaranya dah masuk pengaruh-pengaruh ni. Pengaruh daripada VHP. Setelah mereka menang di India, lagilah mereka membawa resolusi ini supaya diimplement di
di negara-negara luar selain daripada India. Ini cow protection. Dalam website mereka terangkan tentang kemuliaan lembu ni. Baik, kita tengok satu persatu. Kita tengok antaranya mereka cuba menarik balik orang Islam ataupun orang Kristian, orang India yang dah masuk agama Islam dan agama Kristian, masuk balik agama Hindu. Antaranya mereka fokus di Gujarat. Dan kita tengok antaranya di Uttar Pradesh, UP itu Uttar Pradesh, yang mana dia identify sebanyak 30 lokasi, yang mana mereka target supaya kumpulan-kumpulan yang mana dah masuk agama selain pada agama Hindu ni, tarik balik masuk agama Hindu. Tengok ni, Garwapsi VHPC reconverted. Dia telah mengembalikan ataupun memurtadkan seramai 25,000 orang Muslim dan Kristian pada tahun 2018. Ni memang usaha mereka. Ini usaha missionary lah. Mereka nak kembalikan orang yang telah keluar daripada agama Hindu masuk balik agama Hindu. Sama ada cara yang pujuk ataupun cara yang agresif. Okey. Baik, seterusnya kita tengok. Ni antara gambar rare tahun 1992. Masjid Babri. Antara masjid terlama yang dijaga bawah UNESCO. Okey. Dan ini merupakan satu kumpulan Hindu lebih daripada 200,000 pergi menghancur dan merobohkan di Masjid Babri. Isu dia apa? Isu di Masjid Babri ni, dia kalau tengok mana-mana ahli sejarah pun sepakat, malah tokoh Perdana Menteri BJP ni yang pernah merintah India pada tahun 1996, Atal Bihari Vajpayee, dia Perdana Menteri BJP yang pernah menang, yang pertama kali BJP menang. Dia juga mengeluarkan statement mengatakan bahawa tidak ada bukti mengatakan bahawa tapak ini adalah tapak Kuil Sri Rama, Dewa Rama. Tak ada bukti pun. Dan dia juga mengakui, Perdana Menteri sendiri sebut ni. Dan malah ahli akademik juga mengkaji, tak ada bukti nak katakan tapak yang dibina Masjid Babri itulah tapak yang lahirnya Dewa Rama. Tidak ada. Tetapi apa dia yang mereka mainkan sentimen? Mereka buat satu dakwaan. Dia kumpulan mereka mengatakan bahawa Masjid Babri ini asalnya adalah tempat lahirnya Dewa Rama. Dia boleh tahu kat mana Dewa Rama tu lahir. Dan bagaimana mereka apikan sentimen tu? Mereka letak satu gambar Baby Rama, Dewa Rama yang masih kecil tu, dia letak dalam masjid. Dan gambar itu disebarkan di seluruh India, menyebabkan polemik, kecoh. Menyebabkan orang Hindu makin tuntut. Ada sentimen dibakar sehingga mereka nak supaya masjid ini diruntuhkan, bina balik Kuil Rama. Bermula pada tahun 1980-an, bila polemik itu mula dicetuskan, menyebabkan masjid tak boleh digunakan. Kerajaan India tutup seal masjid itu sebab terlalu polemik, terlalu kontroversi. Bila orang Hindu kacau dan sebagainya, sehinggalah tahun 1992, seorang ahli politik, L.K. Advani, dalam buku tu saya ada terangkan bagaimana dia buat satu sentimen. Dia naik chariot, tahu yang pedati kuda ni, sepanjang 10 km dia buat perarakan ni. Tuju dia 10 km tu, last destinasi dia adalah nak supaya sampai sini. Hasil daripada 200,000 orang ikut perjalanan 10,000 km tu, sehinggalah mereka sampai di Masjid Babri, dah berlakulah peristiwa ni. Masih ada lagi footage video kalau kita tengok pada tahun 1992. Dah lama ni polemik dia. Slogan dia biasa, Jai Sri Ram. Start sentiment ni, Ram, Dewa Rama. Habis dia cuba hakih Masjid Babri dan sebagainya. Dan kita tengok bagaimana dia tanam kepada pelajar-pelajar di sekolah sentimen supaya pergi runtuh Masjid Babri ni kepada student ni, pelajar-pelajar ni. हम कुछ कहें उससे पहले आप कर्नाटक के मंगलुरु से आए इस वीडियो को 20 सेकंड तक देखिए.
gambar Masjid Babri. Dia letak dalam poster ni, poster besar. Pelajar-pelajar semua pergi lumpuh, runtuhkan. Dia bakar sentimen tu kepada pelajar-pelajar sekolah ni. कहानी थोड़ी-थोड़ी Sehinggalah pada tahun 2020 bila sentimen tu dibakar, sehinggalah Narendra Modi ketika dia masih lagi Perdana Menteri, Masjid Babri itu dia mula isytihar sebagai dipanggil Ram Jamna Bumi ataupun kuil kepada Dewa Rama. Yang ini adalah majlis upacara di tapak Masjid Babri yang mana dia telah dia panggil bumi puja, perasmian ritual untuk mereka mengiktiraf supaya tempat itu menjadi kuil lepas ni. Dan sekarang ni mereka dalam proses untuk membina balik kuil di atas tapak Masjid Babri. Pada tahun 2018, bila kita tengok siri-siri keganasan yang mereka lakukan, masih banyak lagi. Kalau dalam buku ni, kalau kita tengok pada muka surat, tak silap saja buku surat 15-16, tuan-tuan akan nampak senarai-senarai yang kami buat kronologi bagaimana keganasan yang melibatkan pembunuhan, kematian kepada umat Islam yang dilakukan oleh siapa? Kumpulan Vishva Hindu Parishad, VHP ni. Dan 2018 CIA telah mengkategorikan mereka sebagai kumpulan militant religious organisation. Tetapi selepas pada itu CIA hasil pada desakan daripada India menyebabkan mereka tarik balik, gugurkan balik daripada senarai militant religious organisation. Dan kalau kita tengok poster-poster yang mereka tanamkan, sentimen mereka kepada cow protection ni, dia akan buat gambar, tengok gambar masjid, kumpulan Hindu, kumpulan Muslim, dan dia potong tangan orang Islam. Dan poster ni masih diguna sampai ke hari ni. Ketika berlaku isu nak jaga daging lembu dan sebagainya, mereka akan bawa sentimen-sentimen ini. Dan ini antara yang viral lah, yang menyedihkan kita. Seorang lelaki Muslim, tengok bagaimana perasaan. Baik, ayo bol, Jai Sri Ram, bol. Jai Sri Ram. Autar bol. Orang kemar bol, bebo. Jai Sri Ram. Orang kemar bol. Jai Sri Ram. Jai Hanuman bol. Jai Hanuman. Orang kemar bol. Abi bolo. Abi bolo क्या करना है बebo kata dah. सही बोल रहा हूँ। उधर से हम लाइफ में नहीं बोल रहे। Esokan harinya meninggal dia. Okey, Syam Tabriz ni dia dipukul kerana disyaki, tak dibuktikan lagi. Disyaki memiliki daging lembu di dalam peti air rumah dia. Disyaki je. Tapi dia dibantai sampai setara ni dan dipaksa sebut Jai Sri Ram. Apa dia? Hidup Dewa Rama. Tu sebutan dia. Jai Hanuman. Hidup Dewa Hanuman. Syahadat dia lah tu. Slogan dia. Dipaksa pada umat Islam untuk sebut benda ni sehingga kes ni meninggal lelaki ni. Itu baru salah satu. Kalau kita tengok rekod tu bersepah, banyak lagi kes-kes penganiayaan yang mana ada video-video saya tak terpaksa tak boleh nak tunjuk ni. Bagaimana isu di mana tepak kepala sehingga meninggal orang di tepi jalan segitu sekali. Isu tembak di kepala direct yang baru-baru ini. Ada lagi gambar-gambar, cuma kami tak masukkan di sini. Dan kita tengok sejak daripada dulu lagi sentimen VHP tengok pisau tu dia panjang tu, nanti saya explain kenapa dia guna trisula panjang tu. Kepada jihad kepada orang Islam tu, dia akan pecahkan negara Pakistan jadi 40, menjadikan India negara Hindu. Okey, dan kenapa mereka guna pisau pendek tu? Dalam undang-undang Akta di India, mereka boleh membawa senjata yang tidak boleh melebihi 9 inci.
Jadi mereka cuba buat satu senjata kurang daripada 9 inci sebab dia anggap sebagai kalau lebih 9 inci tu boleh membunuh. Kalau kurang daripada 9 inci, yang tu kira tidak membunuh. Tapi dia kata tak apa, tak lebih 9 inci pun kami buat juga, tapi buat dalam bentuk trisula. Trisula tu 3 tu, 3 mata, lembing. Lembing dewa Siva lah, dewa mereka. Yang mana semata-mata apa dia? Prepare untuk berperang. At least ada senjata tu dengan setiap orang Hindu di India bagi fahaman Hindutva ni. Okey, nanti kita akan tengok apa pimpinan mereka sebut tentang pisau ni. Okey, ni Yogi Adityanath. Dia sebagai ketua menteri di Uttar Pradesh, masih lagi ketua menteri. Tengok apa ucapan dia, konsisten. Okey, tukar daripada azan Allahu Akbar tu tukar kepada Har Har Mahadev. Ini antara ucapan dia ni. Seorang ahli politik ni. Orang Islam tak boleh mengundi di India. तो उससे उसके वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा और जब मुसलमान वोट देने का अधिकार मुसलमान से छीन लिया जाएगा तो फिर कोई राजनीतिक पार्टी का नेता धर्मनिरपेक्षता का नकली लवादा ओढ़ करके हिंदू समाज को गुमराह करने वाला कोई भी अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी जब परिवार नियोजन की बात आएगी कहेंगे हमारा मजहब इसको अलाउ नहीं करता। गेहूं की, गन्ने की फसल की पैदावार हो, ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये दोपहिया जानवरों की पैदावार बंद करवानी। Tengok kenyataan dia ni. देश की समस्या न भूखमरी है न गरीबी है, इस देश की समस्या है तो वह जो इस देश में वोट बैंक की राजनीति ने जिहादी जुनून पाला हुआ है। आखिर इस देश का विभाजन क्या भूख के कारण हुआ? Okey, banyaklah kenyataan dia. Nanti kita akan tunjuk apa kaitan tokoh-tokoh di Malaysia ni dengan dia ni. Kena ingat muka dia tu. Dan seterusnya kita pergi kepada Yati Narasinghanan. Dia ni adalah boleh kata tu imam lah, tu imam di Uttar Pradesh di India. Dan dia banyak kenyataan kontroversi setiap tahun. देरी नहीं है, अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। Prepare nak ये perang. कोई विकल्प नहीं है। इसीलिए आपको म्यांमार की तरह यहाँ की पुलिस को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ की फौज को, यहाँ के हर हिंदू को अस्त्र उठा करके इस सफाई अभियान को करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मैं इन्हीं बातों को कह करके मैंने बात आपको भूमिका में इसलिए कही, बार बार आप इधर उधर चले जाते हो। यह आपको रास्ता अपनाना पड़ेगा। इसकी क्या तैयारी कर सकते हो, अभी आपके पास समय, उस तैयारी में लगो, तैयारी पर चर्चा करो। इतना मेरा निवेदन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। Dia duk bakar sentimen supaya bersedia untuk berperang dengan umat Islam. Daripada dulu sampai sekarang. Kalau sentimen ni dibakar tanpa dihalang, agak-agak apa akan jadi? Setahun, 2 tahun lagi, apa akan jadi? Akan jadi pogrom. Pogrom ni, orang kata penghapusan etnik atau penghapusan agama dekat India ni. Dan antara ucapan yang lain, pada setahun selepas kemudian, मदरसे तो होने नहीं चाहिए, जितने भी मदरसे हैं उन्हें बारूद से उड़ा देना चाहिए। और जैसे चीन करता है ना, मदरसे के सारे विद्यार्थियों को ऐसे शिविरों में भेज दिया जाना चाहिए जहां से उनके दिमाग में से कुरान नाम का वायरस निकाला जा सके।
Apa dia? Hancurkan madrasah, tempat orang Islam belajar, dan buang virus Quran di dalam kepada pelajar. Ini antara ucapan-ucapan yang disebut. Dan duk sebar di India. आज समय इस्लाम के खिलाफ, इस्लाम के जिहाद के खिलाफ पूरी धरती को एकजुट करने का, पूरी धरती को लामबंद करने का हिंदू राष्ट्र बहुत बड़ा स्वप्न है। वीर सावरकर का स्वप्न है, शिवाजी का स्वप्न है, लेकिन जो सपना हम सबकी आंखों में होना चाहिए, केवल अफगानिस्तान तक नहीं, हमें मक्का के उस मंदिर को भी लेना होगा जहां महादेव की गंगा जमजम के रूप में बहती है। अगर आपके पूजा स्थलों में मक्केश्वर महादेव का मंदिर नहीं आया, अगर आपने मक्केश्वर महादेव को नहीं जीता, तो धरती की कोई भी ताकत इस्लाम को कमजोर नहीं कर सकती। आपको कैंसर पर वार वहां जाकर करना पड़ेगा जहां से सारा कैंसर फैलता है। Tengok yang terucapan dia. Sampai nak plan untuk conquer Mekah. Dan kenapa sentimen dia sebut istilah Mekah tu dengan istilah dia? Kalau sahabat-sahabat pernah dengar tak? Orang Hindu tu sebut bahawa Kaabah adalah kuil Dewa Siva. Pernah dengar tak? Kan? Itu antara hujah yang popular. Siapakah orang pertama yang menulis tentang buat dakwaan mengatakan Kaabah itu adalah kuil Dewa Siva? Siapa dia? Nama dia Purushottam Nagesh Ok, PN Ok. Dia ni adalah orang yang berideologi Hindutva. Yang sekarang ni kita duduk jawab dengan Hindu dah bawa syubhah ni. Orang yang bawa syubhah tu juga antara ideologi ni. Yang sekarang kita deal, orang yang berdepan duk kacau tentang Islam sebagainya, mereka ni tak lari daripada akar kepada ideologi Hindutva ni. Banyak sisi sudut mereka mengklaim tentang Kaabah tu adalah Dewa Siva dan sebagainya, dan sisi juga mereka mendakwa bahawa tanah Melayu ni adalah tanah agama Hindu sebagainya. Banyak perkara sekarang ni. Dan kalau kita nak tengok antara polemik yang paling besar akhir-akhir ini pada tahun 2020. Dan ini bermula pada tahun 2019 apabila India mengeluarkan satu akta, dia buat satu gubal akta baru, dia panggil CAA, Citizenship Amendment Act. Bagaimana dia nak menentukan, orang kata populasi masyarakat di India berbuat satu amendment CAA tu tahun 2019. Mereka meluluskan dengan mengatakan bahawa semua agama seperti Hindu, Buddha yang luar daripada India, daripada Bangladesh yang sekitar India ni, boleh mohon kerakyatan sebagai rakyat India selagi mana mereka itu adalah Hindu, Buddha, Sikh, Jain, agama Kristian dan juga masyarakat Parsi. Yang tak disenarai adalah Muslim. Dan itu menyebabkan react pada menunjukkan, orang kata, satu double standard, yang mana mereka nak masukkan orang selain agama Islam supaya populasi mereka lebih tinggi berbanding dengan populasi umat Islam di India. Mereka kata kalau Islam, no, pergi Pakistan, jangan duduk sini, selain daripada tu boleh masuk. Itu apa yang CAA buat dalam akta yang mereka mahu gubalkan, dan mereka telah gubalkan, dan itulah menyebabkan berlakunya rusuhan pada tahun 2020. Kalau kita tengok bagaimana mereka membantai umat Islam di India ketika rusuhan ini berlaku. उन्होंने मेरे को घेर लिया, कह रहे नाम, मेरे फादर भी मेरे साथ थे, कह रहे नाम पहले नारे लगाओ। मैंने नारे लगा। क्या नारे? क्या कह रहे थे वो, मेरे को इतना ध्यान नहीं भरा। हाँ, वो जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम के नारे लगवा रहे थे। और फिर मेरे फादर से भी लगवाए, कहने लगा आईडी दिखाओ। मैंने भाई मैं फिर अपना नाम कुछ और बताने लगा, तो इतने में एक बंदा हेलमेट उतारने लगा और दूसरे ने मेरे सर पर डंडे बजाए और मेरे फादर को ही मारा।
गाड़ी पे से गिरा दिया, गाड़ी छोड़ दे, गाड़ी हम जलाएंगे। और फिर मेरे को बहुत दूर तक मारा, बहुत सारे बंदों ने। मॉन्टन को नाम पूछ के केवल उन्हीं को अटैक कर रहे हैं। Voiced their anger on the streets. Hindu groups retaliated with protests of their own. Some Muslims accused the police Bila of umat Islam standing protes, by mereka while their homes and businesses were membuat satu attacked. serangan. The atmosphere was bad. They were chanting, "Hail Lord Ram." The police were with them. We feel hurt by what happened. The protests were going fine. This should not have happened. Okey, bukan sahaja mereka serang umat Islam, masjid-masjid dihancurkan, diroboh sebagainya. Dan kita tengok semua ni adalah didalangi oleh Vishwa Hindu Parishad, VHP. Dan kita juga antara selain pada sentimen isu lembu, isu CAA dan juga mereka juga isu tudung di Karnataka. Juga datang je wanita yang berhijab, gerombolan budak-budak Hindu datang kacau dia. College mesti bawa kain saffron dan sebagainya. Okey. Kita tengok apa lagi. Saya nak senaraikan apa keganasan yang mereka lakukan. Yang ni kepada masyarakat Kristian di Narayanpur, India. Mereka serang gereja, hancurkan gereja. Mana-mana agama Ibrahimik lah pada mereka, ya. Mereka anggap agama Islam, agama Kristian ni keluar daripada India. Bukan hanya isu umat Islam. Observer headed up a fact-finding report about violence against the Yang terbaru selain daripada tu adalah di Manipur. Manipur ni dekat dengan belah Myanmar. India dekat belah Myanmar. Bakar gereja. Ni gereja juga. Càng vay hay càng vay. Okey, dan ini juga berlaku pada tahun ini, pembunuhan Atiq Ahmad. Atiq ini adalah member parlimen di India, bekas ahli parlimen, dan dia orang Muslim. Dan dia dituduh sebagai mafia, dikatakan sebagai gangster Muslim dan sebagainya. Pada ketika dia ditahan, ni waktu nak tahan ni, nak bawa pergi penjara, kumpulan Hindu yang menyamar jadi orang media, dia keluarkan pistol, dia tembak kepala live depan-depan dia. Dan video ni ada kalau boleh tengok macam mana dia dibunuh. Dan termasuk lepas 2-3 hari sebelum tu, anak dia nama Asad juga dibunuh. Kerana apa? Kerana dia ada pengaruh komuniti yang kuat di kalangan Muslim, yang mana kumpulan mereka melihat sebagai ancaman kepada gerakan Hindu di India. Dan begitu juga kita ada wakil bicara antarabangsa ni, juru bicara antarabangsa bagi BJP, iaitu Nupur Sharma. Dia dalam live, dalam TV, boleh dia mengkritik, menghina Nabi Muhammad sebagainya. Dan hasil daripada penghinaan dia tu,
menyebabkan polemik sehingga negara-negara Arab boikot India sebagainya. Dan wujud kumpulan ni dekat Batu Cave. Tengok kenyataan dia menyokong Nupur Sharma. नीतू शर्मा जी, आप संघर्ष जारी रखे, संपूर्ण हिंदू समाज आपके साथ खड़े हैं। आप कति के जो वचन लिए हैं उसके साथ आप अटक रहिए, पूरा हिंदू समाज आपके साथ में खड़ा है। आप Okey, ni kumpulan mana ni? Kumpulan Hindu Twa dari Nepal. Daripada Nepal jauh-jauh datang ni buat demo depan Batu Cave. Ni kumpulan dia yang duk buat tadi ni lah muka-muka dia. Sorry artis lagu TikTok dia kan. Ni ada kumpulan Hindu Twa dari Nepal. Kalau baju dia pakai tu memang simbolik Bagua Dwaj, bendera tadi. Polis kata nak ambil apa tindakan dan sebagainya. Kita menunggulah kan. Apakah tindakan yang telah diambil kepada kumpulan-kumpulan ni? Selain daripada sentimen-sentimen yang pelbagai dah kita bincangkan tadi, mereka juga masuk Melayu sayap movie, memburukkan umat Islam dan juga mengkritik umat Islam sebagainya dengan melakukan movie-movie. Seperti antara yang terbaru ni yang tengah polemik, iaitu The Kerala Story. Juga dia tengah membincangkan tentang istilah, dia buat istilah jihad, love jihad. Seperti mana kalau orang-orang Hindu Twa ni, antara mereka memburukkan umat Islam di India adalah sentimen love jihad, yang mana dia paksa nak memutakkan, dia kata nak masukkan orang Hindu jadi Islam ni berkahwin dengan anak-anak dia. Itu dipanggil love jihad. Dan bila masuk Islam di India pun boleh berkahwin ramai, boleh poligami. Ada akta yang membenarkan, dan itulah kenapa mereka merasa tu sebagai satu ancaman. Sebab bila orang Islam ni membiak, dia kata mau ada populariti ramai, menyebabkan mereka ni akan conquer India balik. Dan itulah kenapa love jihad tu laku, untuk dia burukkan sentimen umat Islam di India. Ni antara The Kerala Story ni, itulah antara mereka cuba bawakan. Dan ini ada tajuk Hindu Twa, tajuk tu Hindu Twa dah. Okey. The Kashmir Files juga mereka membuat satu sentimen memburukkan umat Islam. Movie Panipat, tengok semua bendera tu bendera Hindu Twa lah, bendera Bagua Dwaj, dan juga Tan Haji, juga menunjukkan sentimen peperangan antara umat Islam dan Hindu. Macam biasalah dia akan buat umat Islam ni muka macam pengganah apa bengih, muka kita tengok tak tahu belah mana dia ambil. Lepas tu belah dia ni muka yang bersih-bersih, obvious sangat lah. Cerita antara apa lagi, Padmavati antaranya, yang pernah polemik suatu ketika dahulu, juga adalah daripada mereka-mereka yang movie maker daripada kumpulan Hindu Twa ni, nak memburukkan sentimen umat Islam. Selain daripada movie, mereka juga menyebarkan pengaruh Hindu Twa melalui yoga, senaman ni. Orang kata senaman-senaman ni, siapa kata yoga ni senaman ni, tak ada kaitan agama. Yoga ni praktis agama, dia bukan senaman. Tetapi dia nampak platform tu boleh masuk ke semua seluruh dunia di atas tema senaman ni, tema kesihatan. Lalu kumpulan Hindu Twa juga mempromosikan melalui ni adalah soft power secara halus. Yang ni kita ada satu pembentangan khusus berkenaan dengan misioneri Hindu, yang mana macam mana mereka cuba menyebarkan agama Hindu melalui spiritual, melalui yoga dan sebagainya. Dah sebut antaranya Dave Hunt ni adalah orang Kristian di Amerika. Dia dalam buku dia Yoga and the Body of Christ. Di barat, apabila Hindu datang berdakwah kepada mereka, ramai orang barat terima agama Hindu ni. Bila dia tengok orang barat duk masuk agama Hindu ni, menyebabkan Kristian di barat membalas balik, menjawab balik syubhah daripada golongan Hindu yang sedang berkembang di barat. Antaranya Dave Hunt, antara tokoh terawal orang Kristian yang mengkritik tentang gerakan Hindu di India. Dan dia tengok antara apa ucapan daripada puak VHP, masa kita bincangkan VHP, dia kata apa? Our mission in the West has been crowned with fantastic success. Maksudnya mereka berjaya di barat sebab ramai dah orang terima agama Hindu di barat. Hinduism is becoming the dominant world religion and the end Christian has come near. Maksudnya mereka ke arah supaya agama Hindu sebagai agama yang dominan, melebihi agama Islam dan agama Kristian. Okey, dan apa lagi? Goal yang dibawa oleh VHP, dia kata to establish an order of missionaries. Mereka nak sebarkan missionary Hindu
for the purpose of propagating dynamic Hinduism. Mereka datang ni bukan bawa patung, bukan bawa supaya sembah patung apa semua, bukan yang jenis ni. Jenis ni kenal diri maka kenallah Tuhan. Dia jenis, dia panggil falsafah Advaita Vedanta. Ni tak ada kaitan dengan orang lain Kalau tu rasa dekat-dekat tu, tu je dia punya akar dia. Ini adalah falsafah Advaita Vedanta sehingga diterima di barat, tersebar di barat, dan itulah dimaksudkan dinamik Hindu. And to open center for spiritual principles and practice of Hinduism. Dia nak buka supaya adanya pusat-pusat latihan yoga dan sebagainya sebagai premis dia untuk menyebarkan agama Hindu secara soft power, secara melalui yoga. Okey. Ni tokoh di barat. Mereka tengah berdepan dengan Vishwa Hindu Parishad juga. Missionary Organization of Hinduism. Paragraph 4 of its constitution says that its aim is to establish an order of missionaries, both lay and initiate, the purpose of propagating dynamic Hinduism. The Hindu Vishwa Parishad magazine clearly states that yoga teachers throughout the world are the front missionaries of the Hindu religion. Western teachers themselves may not realize that they are being used by India's Hindu leaders in this way, but they are. The Vishwa Hindu Parishad's plot to convert the world to Hinduism has created thousands of new age di belah barat pula mereka bukan berdepan dengan kumpulan ekstrim, tetapi mereka berdepan dengan pengaruh-pengaruh yoga ni, pengaruh-pengaruh spiritual Hindu ni. New Age lah, senang, New Age. Mereka sedang berdepan yang tu menyebabkan mereka sedang berdepan ni. Tadi Dave Hunt, dia sebagai tokoh Kristian yang cuba mengkritik apa yang dibawa oleh ideologi Hindu ke barat. Okey, dan Malaysia juga berlaku. Cuma di barat mereka tak masuk di sisi ekstrim ni. Kita ni dua-dua, belah ekstrim pun masuk, belah soft power pun masuk. Yang sekarang kita bincang ni adalah sudut ekstrim. Dan kita tengok bila mereka sebut jajaran mereka ni ke arah sampai ke Malaysia, kita nak tengok apa yang mereka sebut di dalam website rasmi VHP tentang Malaysia ni. Lepas ni kita akan ada siri berkaitan dengan bagaimana perkembangan VHP ataupun RSS di Malaysia. Dan untuk siri di Malaysia nanti, itu kita hanya indoor, kita tak buat live. Sebab apa? Sebab kita kena bersedia sudut banyak perkara, dan antaranya kita akan menyentuh ramai pihak. Terutama kita akan menyentuh nama-nama orang, nama-nama persatuan, dan apakah aktiviti dia di dalam sekolah, di dalam premis mereka dan sebagainya. Kita akan tunjuk satu-satu, dan ini untuk bahan kepada para da'i kita dipilih dulu. Di peringkat kebangsaan nanti kita akan cuba membuat perkara ini sebagai kesedaran peringkat kebangsaan. Ini antara logo dan juga pertubuhan Hindu yang berfahaman Hindu tua. Kita sekarang ni kita bukan berdepan dengan fahaman Hindu semata-mata. Dia bukan sekadar agama Hindu ni sebagai ancaman kita, tak. Ini adalah ideologi khusus kepada kumpulan ni. Setengah orang ni dia nak polemik kepada kita. Dia tengok bila kita bercakap tentang Hindu tua ni nak musuhi Hindu, tak. Malah kalau tuan-tuan datang tadi tengok macam mana kami pun dah ziarah kuih Hindu dan sebagainya. Kita meraihkan kepelbagaian. Tetapi jika datang benih ekstrim, yang jenis ekstremis ni, yang jenis kepala mereka ni duk fikir macam mana nak berlawan dengan umat Islam, yang ni tak boleh. Kita tak boleh kompromi. Ada perkara kita boleh meraihkan selagi mana mereka tidak memerangi kita, tetapi kalau mereka ada benih yang memang mereka tanam supaya memerangi umat Islam, maka yang ni next level. Sebagai pendakwah pun kita tak boleh lah nak kena, orang kata hikmah tu pun nak kena tempat, tengoklah macam mana kan. Wisdom tu kat mana bila kita berdepan dengan kumpulan macam ni. Yang penting kenal dulu apa yang mereka buat apa dan apakah idea yang mereka sebarkan. Ini antara kumpulan yang saya ambil yang famous ya. Kalau yang gambar panah ni dia panggil Shiv Sena Parti, satu parti di India yang ini terlibat pembunuhan umat Islam di Gujarat pada tahun 1993. Pengasas dia Bal Thackeray. Thackeray ni antara orang yang anti-Islam. Di Gujarat, kes di Gujarat ni memang dia yang lead supaya melakukan pembunuhan kepada umat Islam. Yang ni logo Hindu Mahasabha yang Savarkar asaskan tadi, yang mana ideologi Hindu tua yang pertama diasaskan. Yang ni logo Parti Bharatiya Janata Party, yang BJP yang mengetah India. Yang ni
Ni Bajrang Dal. Ada tak Malaysia ni? Nanti kita tengok. Yang gambar Hanuman. Kenapa Hanuman? Hanuman ni kalau di belah utara saya tak pasti. Kalau Kelantan dulu dia famous wayang kulit. Ada nama watak nama Hanuman Kura Putih, kan? Sri Rama dan sebagainya. Itulah nama-nama dewa ni lah. Hanuman tu ni. Atau nama lain Bajrang Bali. Bajrang Bali tu adalah ni Bajrang Dal. Kenapa nama dia? Dan ini adalah simbol Vishva Hindu Parishad VHP. Manakala ni pula adalah RSS, Rashtriya Swayamsevak Sangh. Dan bawah dia pula dia ada rangkaian, ada bercabang lagi. Di bawah RSS. Dan kita telah tengok mereka ada 6 generasi pemimpin mereka. Selepas pada Golwalkar, mereka teruskan. Ada lagi Deoras dan sehingga sekarang ni adalah Mohan Bhagwat. Yang ni Mohan Bhagwat yang figur ketua kepada RSS sekarang ni. Baik. Sekarang ni kita akan pergi kepada Hindutva Vadis. Hindutva Vadis ni apa? Vadis tu maksud pendokong. Pendokong ajaran gerakan Hindutva di Malaysia. Kita nak tuju ni muka-muka dan apakah aktiviti yang mereka lakukan di Malaysia. Dan ni kita minta maaf kepada kawan-kawan yang live. Yang ni tak ada live. Hanya di indoor di Police Center of Resident, insya-Allah.